Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Pagi-pagi lagi Allah dah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Nabi bagi tahu sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu pada pagi-pagi ia datang ke majlis ilmu, dia diampunkan dosanya. Dia diberikan setiap satu tapak langkahnya, diberikan pahala ke atasnya, dan dia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, adapun seksanya pada hari akhirat. Hari akhirat, ya, hari akhirat, hari penentuan, hari perpisahan, hari pembalasan, hari akhirat. Tengoklah masa dekat dunia, dia orang soleh ke, ataupun dia orang baik ke, atau orang tak baik. Masa dekat dunia, dia banyak tak kumpul amal soleh, atau masa dekat dunia, banyak kumpul dunia, banyak kumpul gelang, banyak kumpul cincin, banyak kumpul rantai aja. Zikir tak banyak, Quran tak banyak baca. Betul orang perempuan ni, Allah tidak memandang dia banyak sembahyang sunat. Allah tidak memandang perempuan itu yang sudah bernikah banyak berpuasa sunat, banyak sembahyang sunat. Tudung labuh, Allah tidak memandang perempuan itu. Allah tidak memandang perempuan itu yang berpurdah, bernikah. Yang Allah memandang perempuan itu yang selalu meminta maaf dengan suaminya. Dengar maklum, minta maaf dengan suami, pagi-pagi dah minta maaf dah, ya? Dan taat akan suaminya. Suami panggil, mari. Suami kata, mari, mari, ayang, ayang, mari. Mari datang dekat suami, ya. Ni tak ada, suami panggil, ayang, 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 ayang. Marah kat suami. Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini, perempuan sini semua baik-baik, ya. Ingat tu, negeri akhirat. Kita akan berkumpul di negeri akhirat, ya. Tidak ada terkecuali, semua berkumpul. Anak orang kaya, anak orang miskin, anak ustaz, bini tok guru, bini siapa, bini Nabi pun berhimpun di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar, ya. Siapa yang selamat di padang mahsyar? Salah satunya sesiapa yang rajin baca Al-Quran. Siapa rajin baca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi penjamin dia nanti di padang mahsyar. Quran itu bagi tahu dengan Allah, wahai Allah, syafaatlah, aku ingin syafaat fulan anak si fulan. Semasa dia di dunia selalu membaca aku. Rajin baca Quran, ya. Apa hukum orang baca Quran dia tak tahu tajwid? Apa hukum orang baca Quran salah baris? Ya. Hukumnya orang baca Quran ni dia tak tahu tajwid, dia tak tahu barisnya, tak tahu hurufnya, kata ulama, hukumnya dia tidak haram. Dia boleh baca Quran. Tapi bila dia salah baru dia berdosa. Itu faham? Ya, boleh baca Quran. Ayat kursi tak faham. Tak dengar apa? Ayat sama je. Janji Quran. Itu memang ada kisah bersama Nabi. Seorang sahabat jumpa Nabi. Dia kata, wahai ya Rasulullah, imam aku ni semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh baca surah Ikhlas je, tak baca surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah tu je dia baca, ayat tu dia baca. Nabi kata kalau ayat itu yang dia suka, ayat itu yang dia amal, ayat itu yang dia istiqamah, maka syurga tempat dia. Baca, tak masalah. Dalam semayang boleh baca, luar semayang boleh baca. Pak Long marah-marah, baca surah Ikhlas depan Pak Long. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni nasi dagang. Embuh muka Pak Long, tahu nasi dagang. Ayat Quran ni diubat. Rajin baca Quran. Siapa rajin baca Quran, jiwa tenang. Siapa rajin baca Quran, panjang umur. Siapa rajin baca Quran, dihindar penyakit nyanyuk. Rajin baca Quran. Ni semua rajin baca Quran ni, betul tak nyanyuk-nyanyuk Hari akhirat, dia berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun. Tak kira kan, kau geng motor, geng kereta, geng apa sekalipun, geng pancing, tetap berdiri di padang mahsyar. Dia tak ada di padang mahsyar geng motor, tak ada. Geng pancing, bukan. Geng membawang, bukan. Di padang mahsyar dia ada 120 pembarisan. Satu barisan jaraknya 2000 tahun perjalanan. Satu barisan ke satu pembarisan, dia punya jarak, dia punya jauh 2000 perjalanan. Dia punya jarak satu barisan, dua barisan 4000 tahun perjalanan. Dua bayar padang mahsyar. Ada di padang mahsyar, ada yang mereka masuk syurga bighairi hisab, tak ada kena hisab, tak kena tanya, terus masuk syurga. Siapa dia? Orang mati syahid. Mati syahid dunia akhirat tu orang Palestin. Kena bunuh, kena rejam, kena bakar sebab dia mempertahankan tanah airnya. Sebab itu sesiapa yang mempertahankan tanah airnya, mempertahankan rumahnya, mempertahankan hartanya, mempertahankan dirinya, mati syahid. Orang mati syahid ni, dia bangun daripada kubur dengan pakaian-pakaian dia. Dia orang mati syahid. Kalau macam kita, kalau orang yang mati biasa-biasa bangun pada kubur, ada yang telanjang, ada yang berpakaian. Tu orang sekarang ni bila ada orang mati, dia pakai kasreban. Kenapa pakai kasreban? Dia nak semayang dalam kubur ke? Nak jadi imam dalam kubur. Nanti nak jadi imam ada makmum, dia kena pakai serban. Tak pakai serban tak boleh jadi imam dalam kubur. Kenapa masa hidup tak nak pakai serban? Dah mati baru nak pakai serban? Ibu jawab. Masa hidup tak nak pakai serban, malu nak pakai serban. Serban ni sunnah Nabi. Kata sayang Nabi kena pakai serban. Dah mati pakai serban tak dapat pahala. Dapat pahala masa hidup. Yang kena pakai serban ni orang lelaki, orang perempuan tak payah. Ada orang perempuan, kalau macam tu kami nak pakai serban lah ustaz, dapat pahala. Nanti kat rumah pakai telekom, atau nanti malam kadang semayang maghrib datang masjid pakai telekom, pakai serban. Ini bodoh. Yang pakai serban ni orang lelaki je. Orang perempuan tak boleh pakai serban. Ambo juga orang perempuan tak boleh belai janggut. Kecuali memang perempuan itu memang keturunan berbulu, memang dia ada bulu. Bila ada bulu dia ada janggut lah. Bila ada janggut dia kena buang. Kalau bini ada janggut, nak tak Pak Long? Bukan Pak Long je, aku pun tak nak. Betul, orang perempuan bak bulu kening haram cukup, tak boleh. Nak kecil-kecil pun tak boleh, haram. Ada setengah orang perempuan bulu kening dah elok, dah tebal, lawa dah, dia kecil-kecil kan, haram. Boleh dia dikecilkan jika bulu kening itu sampai masuk di dalam kelopak matanya, maka boleh, harus dia cukur ataupun harus dia repair. Dan kedua kata ulama, apabila untuk operasi kawasan sini, maka bulu kening kena buang. Boleh ni tak ada buang. Umur 60 buang bulu kening. Jalan pun hengik nak buang bulu kening. Kalau perempuan sini, perempuan tempat lain. Perempuan sini semua bagus. Apa hukum perempuan pakai celak keluar rumah? Harus
apabila sekadarnya sahaja. Di dalam rumah sunat perempuan itu yang sudah bernikah pakai celak, sunat untuk mencantikkan matanya untuk suaminya, boleh. Suami pula, lelaki pula, apa hukum pakai celak? Boleh, sunat pakai celak pada hari Jumaat. Dan sesiapa memakai celak pada malam hari sebelum tidurnya, ada dalam hadis, siapa beramal pakai celak sebelum tidur, menghindar penyakit rabun mata. Pakai celak. Tapi celak Mekah tu. Bukan celak pen tu. Kalau celak pen tu, celak pensel tu, kata ulama dia ada minyak. Bila ada minyak, bila nak berwuduk, dia kena basuh untuk membuang minyak dia. Nanti balik pakai celak maklum. Kat rumah pakai celak, pakai gencu, lawa-lawa, atas putih, bawah hijau. Suami balik, seronok suami. Panggil suami pun lemah lembut, panggil. Bang mau balik. Tadi abang mengaji dengan Ustaz Nahar tadi macam mana? Bab apa? Abang pun cakap, tak tahu, abang tidur. Abang ngaji tidur, mana dia tahu? Ingat Ustaz tak tahu dia tidur. Ingat dia berzikir. Memang paling sedap tidur dalam majlis ilmu. Paling sedap tidur. Rasa macam lama sangat. Kata sampai mimpi balik kampung. Memang adalah hadis. Orang yang menuntut ilmu, dia dalam rahmat. Bila dia dalam rahmat, bila dia sakit, dia sihat. Bila dia tak boleh tidur, dia duduk dalam majlis ilmu, dia boleh tidur. Sebab dia dalam rahmat. Ni kelebihan orang menuntut ilmu. Tengok orang dalam menuntut ilmu, mana ada marah-marah. Nampak? Diam je maklum. Nampak? Tahu kat rumah, garang ni kat rumah ni. Ini kelebihan majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Seorang mati dalam majlis ilmu, mati syahid. Mati husnul khatimah. Mati tengah baca Quran, mati tengah berzikir, mati tengah semayang, mati tengah menuntut ilmu, mati syahid sebab mati tengah menyebut nama Allah. Kalau mati tengah marah suami, minta cerai. Minta cerai. Sekarang cerai. Tengah marah dengan suami. Suami pula marah. Mati di dalam su'ul khatimah, mati tengah dalam kemarahan suami. Yang suka minta cerai ni orang perempuan, orang lelaki tak suka minta cerai. Tapi dah bagi talak satu, menangis. Kenapa ni? Tengok suami cerai. Ai kena cerai. Minta cerai, bila kena cerai menangis. Orang lelaki tak kisah. Dia kena cerai, dia boleh kahwin lagi. Orang perempuan ni kalau dia dah bercerai, tambah pula ada anak 5-6 orang, 2-3 orang, ada orang takut nak kahwin dengan dia sebab dia ada anak. Jangan selalu minta cerai. Orang minta cerai ni, dia tak cium bau syurga 500 tahun. Ingat tu. Kecuali dia latah lain. Cawan jatuh, dia latah. Minta cerai. Tak apa, sebab dia latah. Latah lain, dia tak termasuk bab tentang hukum cerai. Pada hari akhirat, jikalau derhakanya perempuan itu, kalau perempuan tu derhaka dengan suaminya, lawan suami, tengking suami, marah suami, hina suami, tidak menjaga harta suami, aibkan suami. Kadang-kadang benda ni terlepas pandang. Orang perempuan yang sudah bernikah, kadang dia sembang-sembang dengan kawan-kawan dia cerita hal suami, kadang cerita hal rumah tangga dengan kawan-kawan dia. Kau nak tahu? Suami aku minta duit tak bagi. Untung kau gelang kau besar je. Tentu suami kau bagi kan. Padahal bukan suami dia beli kan. Dia pakai duit dia sendiri. Dia aib-aibkan suami, buruk-burukkan suami. Tak boleh. Bukan suami je, keluarga suami pun tak boleh.
nak cerita tentang aib adik suami, akak suami, mak suami, bapak suami, tak boleh. Hukumnya haram. Haram tu dilarang. Bila dia mengaibkan, baru berdosa. Kamu juga suami tak boleh cerita aib isteri, tak boleh. Dia tak ada lepak-lepak kedai makan, cerita tentang isteri dia. Kau macam mana? Malam tadi mana Jumaat? Okey ke? Tak okey. Ajak bini bersama berjimat, dia tak mahu. Dia kata pening lah, sakit lah, malas lah, tension lah bro. Bini kau macam mana? Bini aku sama juga dengan handphone dia. Sibuk dengan handphone dia. Aku nak makan ubat kuat dah sampai tertidur aku. Tak boleh dalam cerita dengan orang. Kalau kau tanya bini kau macam mana? Bini aku bagus. Walaupun tak bagus, cakap bagus. Bini kau masak macam mana? Sedap. Kalau masak tekak nak pecah, cakap sedap. Jangan mengaibkan bini. Betul orang perempuan ni, dia suka dipuji. Dia suka dipuji. Ni suka puji ni. Balikkan puji. Masak sedap, ayang cantik, ayang lawa, ayang bijak, puji. Dalam kampung ni ayang seorang paling lawa. Sebab tu abang pilih ayang. Dalam seorang ni ayang paling cantik, jalan macam ratu cantik. Sebab tu abang pilih ayang, walaupun jalan macam penyuk. Puji orang perempuan. Suami pula suka apa suami? Malung. Suami suka apa? Dia suka cakap lembut-lembut dengan suami ni. Cakap manis-manis, cakap lembut-lembut, manja-manja. Tak percaya suami balik, manja dengan suami. Bang, tumbang ni. Ni tak ada. Kadang bagi air kopi macam nak marah, macam nak perang. Bagi air kopi macam nak perang. Ni air kopi, minum. Jangan tak habis jaga. Marah suami. Itu kadang dia minum paksa. Tengok dekat kedai mamak. Ada mamak marah. Tengok kedai tom yam. Ada kedai tom yam marah? Tak ada. Tuan nak minum apa? Kopi jantan, teh tarik, semua. Layan baik-baik. Ni basah meja. Sejak tuan, saya lap. Kat rumah kalau meja basah, air tumpah, kena marah. Tu datang masjid, muka sedih, kena marah. Dah tua, minum tumpah-tumpah. Apalah macam budak-budak. Kena marah. Amarah ni daripada syaitan. Amarah ni daripada jin. Itu yang Nabi suruh banyak zikir. Banyak berzikir. Seperti siapa suka marah, dia kejap-kejap nak marah, kejap-kejap nak marah, kejap-kejap nak marah. Dalam badan dia ada jin. Dia kena jumpa ustaz buat pengubatan ruqyah. Jin tu dia daripada api, daripada lidah neraka. Tu jin. Adapun seksanya pada hari akhirat jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta talak, minta cerai. Dah belajar dah maklum. Isteri boleh minta cerai dengan 5 kaedah. Pertama apa maklum? Maklum ke Pak Long? Aku tanya maklum. Maklum. Panggil maklum marah. Kak Long. Kak Long. Pertama apa? Boleh minta cerai salah satu apa? Suami tak semayang, boleh minta cerai. Kedua, Pak Long. Panggil Pak Long marah. Abang Long. Suami masuk penjara, boleh, isteri boleh minta cerai. Tapi masuk penjara 1 tahun ke atas. Bukan pasal kena saman tinted, masuk 2 hari kena minta cerai. Malam aku nak datang ini, abang yang JPJ tahan. Assalamualaikum boh. Aku jawab, Waalaikumsalam boh. Boh pergi mana boh? Pergi ceramah boh. Aku cakap dia, boh, nak maghrib ni boh. 7 ni, tutup apa pula boh? Oh, baik boh, baik boh. Maghrib kena rumah, bukan apa pekerjaannya Nabi larang. Maghrib ni, dekat-dekat maghrib, pintu rumah, pintu tingkap pintu pun Nabi suruh tutup. Sebab maghrib pada waktu maghrib lah jin-jin berkeliaran. Terutamanya jin Ifrit. Itu yang berlaku di Sarawak. Ada anak murid aku telefon, Ustaz tolong saya boleh, kenapa?
Bapa saya cakap India. Cakap India. Kenapa? Maghrib-maghrib bapa saya hantar halal lembu masuk kandang. Tiba-tiba masuk rumah terus cakap India. Hati-hatilah maghrib-maghrib, ya. Maghrib-maghrib duduk kat tepi jalan sembang-sembang, nanti balik-balik rumah cakap Sepanyol. Ya. Kenapa bini aku cakap Sepanyol ni padahal orang Kemamang ni, kan? Dia dah kena rasuk dengan jin tu. Hati-hati jin. Jin ni bila masuk dia kawal diri. Itu yang dia mudah marah, nak marah. Ya. Tu ada jin tu batuk. Jin masuk sini, dia ketuk sini. Tek batuk. Sebab jin ni boleh masuk ikut darah. Jin ni boleh masuk ikut urat. Ni jin, ya. Itu yang Nabi ulama beritahu selalu menghidu kasturi. Kasturi ni bukan minyak biasa. Kalau ada beli kasturi selalu hidu sedut bagi masuk dalam arwah-arwah, dalam aura-aura ni, dalam urat, dalam darah, dalam daging. Sebab apa? Jin dia tak suka wangian-wangian. Itu jin, ya. Itu badan kena wangi, lepas tu semayang pun kena wangi. Semayang ketiak taruh ubat ketiak, nak semayang badan pakai wangi, nak semayang Nabi suruh sugi. Kenapa suruh sugi? Supaya mulut kita ni bersih, baru wangi. Ini tak ada semayang mulut baru rukuk suria, ya. Allahu Akbar baru rukuk suria, ya. Nak bercakap dengan Tuhan mulut berbusuk tak boleh, ya. Dia bukan haram, tak haram, tapi tak ada adab. Itu lah, ya. Kenapa mulut kita busuk? Menjawab, kenapa busuk? Sebab tak kasut gigi ya? Bukan. Itulah dunia. Dunia tu bangkai, ya. Tak percaya sekarang, embus kat kawan. Embus sekarang. Bau apa? Ya. Lori sampah pun wangi. Sebab apa? Itulah dunia. Bukan kita nasihat Ihud Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Nabi Adam turun dekat dunia, Nabi Adam menangis. Apa kata Nabi Adam? Busuknya dunia kata Nabi Adam, ya? Nabi Adam turun daripada syurga, keluar daripada syurga hari Jumaat, ya? Hari Jumaat ni hari Sayyidul Ayyam. Itu nanti berlaku kiamat hari Jumaat, ya. Tu orang meninggal hari Jumaat, dia beruntung, dia tak kena tanya dalam kubur. Orang tanya dalam kubur, ya. Rehat dan kubur, tidur seperti pemuda Ashabul Kahfi, tidur, ya. Lihat nanti dalam kubur seorang-seorang. Kalau Kak Long meninggal, Pak Long meninggal, ya. Mak Long meninggal, Pak Long tak ikut. Pak Long meninggal, Mak Long tak ikut. Seorang-seorang dalam kubur. Mak Long kat rumah tengah makan nasi dagang, Ni hari Jumaat. Satu pendapat mengatakan ahli-ahli kubur si mati menunggu kedatangan bagi orang-orang yang hidup pada hari Jumaat. Dia tunggu, mana bini aku tak datang, mana suami aku tak datang ni, mancing ke dia tak datang tengok aku pun, ya? Mana bini aku tak datang tengok aku pun, tak ziarah aku pun. Tantah dah kahwin lagi dia ni, ya. Tapi orang perempuan jarang kahwin, ya, jangan nikah lagi. Kalau dia bercerai hidup, ada bercerai mati. Kalau selalunya cerai mati. Kalau cerai mati orang perempuan tak nikah ni. Kalau cerai hidup ni ada yang nikah lagi. Kalau cerai mati ni orang perempuan ni jarang dia nikah lagi. Sebab apa? Orang perempuan ni dia kurang minat tentang nikah ni, dia kurang minat. Sebab apa? Tentang bersama berjimak ni dia kurang sikit, berbeza orang lelaki. Cuma orang perempuan ni dia suka barang kemas. Dia suka perhiasan, dia suka jalan-jalan. Dia suka jalan-jalan ni, jalan, ya. Tu pergi Vietnam, pergi Thailand, pergi Bandung, Jakarta, ya. Orang lelaki tak, dia tak suka, dia orang lelaki dia suka kahwin. Ni suka kahwin ni. Suka kahwin tu. Ya, ni suka.
Cuba offer, bang ayang bagi abang kahwin lagi ya. Ya, bila? Cepat abang sign. Cepat. Tu duduk jauh-jauh tu sebab yang cakap ni lelaki, cuba yang cakap ni perempuan. Duduk sini. Tu belakang busuk punya orang. Ya. Belajar duduk jauh-jauh, ya. Dia lagi kita susah payah, lagi kita dekat dengan majlis ilmu, pahalanya besar. Besar pahala. Sekarang tak nampak bila kita nak mati, roh nak keluar. Sebab tu orang pergi Mekah, tengok orang nak semayang, dia rebut saf pertama. Orang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, orang buat saf yang pertama, dia rebut. Ya, sebab nak rebut pahala. Kenapa kita balik dekat negara kita? Kita tak seperti di tanah haram. Ya, kena bangun semayang pun lambat. Nak pergi masjid pun lambat. Ya, sampai dekat luar, duduk kat motor, isap rokok dulu. Dah habis baru masuk. Kalau di tanah haram cepat-cepat datang, kadang sampai berlari nak masuk masjid. Ya. Kalau di Masjidil Haram kita beribadah, satu kebajikan diganda 100,000. Kalau Masjid Nabawi, satu kebajikan diganda 1000. Kalau ke masjid kita sendiri, tengok kepada kita susahnya, tengok kepada modalnya. Macam tu lah. Ya. Macam dalam ni, yang paling banyak pahala aku paling jauh. Aku datang sini 3 jam setengah. Bukan dekat, ya. Dengan hujannya, Roblox JPJ-nya, Roblox Polis-nya, ya. Banyak modal dengan minyaknya, pusingan tayarnya, tayar cepat habis, ya. Contoh tak banyak modal, dekat ya. Modal batuk sampai masjid, ya. Sebab derhakanya sebab minta talak. Jangan minta talak. Ya, tu perempuan ada 5 kaedah dia boleh minta cerai. Pertama, suami tak semayang. Kedua, suami yang masuk penjara setahun ke atas. Ketiga, suami yang berpenyakit berjangkit. Keempat, suami yang tak bagi nafkah. Kelima, suami yang suka memukul isterinya. Boleh minta cerai, ya. Kalau isteri pula pukul suami, pukul. Boleh suami boleh nak cerai? Orang perempuan pukul macam ni. Bukan macam ni baru betul, ya. Boleh tak suami pukul bini? Tak boleh. Boleh tak isteri pukul suami? Tak boleh. Nabi larang. Dalam kitab fiqh dia panggil palu. Jangan kamu memalu isteri kamu, jangan kamu memalu suami kamu. Tak boleh, ya. Sepak suami bangun atas katil, sepak, pung, jatuh katil. Boleh tak sepak? Boleh. Kalau suami kantut depan muka isteri, pung, bini sepak, pam, terajang tu. Boleh tak berdosa? Sebab dia dah kantut depan muka isteri, ya. Sebab benda tu dilarang. Kalau sesaja sepak terajang, tak boleh, haram, ya. Masa baru nikah tak kentut depan suami, tak kentut, suami pun depan bini tak kentut. Nak kentut tahan. Dah macam ni selama kentut. Angin. Ya. Masa belum nikah, masa bertunang, panggil pun, you. You keluar macam mana? Bapak you okey ke? Bapak I okey. Mak you? Mak I okey. Masa baru tunang, I you. Ya, bila dah nikah, ayang. Baby ayang. Ya. Bila dah anak ada cucu, bakal panggil babi. Ya. Lepas tu panggilan ni,
kalau bokat dalam hukum fikih, panggilan nama ni kalau orang itu suka maka diharuskan. Kalau orang tu tak suka maka haram, tak boleh. Ya, kita panggil man tempang. Man tempang, kalau dia tak suka maka haram. Kalau dia suka tak apa. Ya, ni hukum fikih. Nama ni ada bersangkutan. Nama ni ada bersangkutan bab hukum haram, makruh, harus, wajib kena tahu. Ya, panggil suami, abang, dia tak suka. Ya, mak skuter, dia suka. Ya, kadang ada orang perempuan, isteri kita panggil nama dia tak suka. Dia suka panggil nama-nama, panggilan manja-manja. Bunga, dia suka. Ya, tu orang perempuan suka bunga. Nanti balik mengaji, balik masjid, bagi bini bunga. Kalau sini tak ada bunga, pergi kat kubur tu ambil bunga kubur. Ni yang bunga kubur ni ambil lah abang bagi. Kadang orang takut bau bunga kubur. Kadang orang dah mati pergi dia takut. Duduk kat orang dah mati takut. Buat apa takut, orang tu dah mati. Dia tak boleh buat apa lah, dia dah mati. Nak takut ni orang yang hidup, barulah kena takut sebab dia hidup. Ingat, bila ada jenazah jangan sembang, kita bersembang kuat-kuat, maka hukum haram. Bila ada jenazah tu pendapat mengatakan juga, ada dalam kitab Furu'il Masail, baca Quran kuat-kuat pun ulama mengatakan dilarang juga. Boleh baca Quran tapi jangan kuat-kuat sangat, menghormati bagi jenazah, menghormati bagi si mati. Itu lah. Ya, tu bagi si mati. Kalau bagi yang hidup, kita baca Quran kuat-kuat mengganggu jiran, hukumnya haram. Kamu juga ada majlis ilmu macam ni, tiba-tiba ada orang masuk, dia baca Quran kat belakang, kuat-kuat dia baca dia tu tak dapat pahala. Sebab apa? Sudah mengganggu majlis ilmu. Dia baca Quran tu sunat, majlis ilmu tu wajib. Sebab itu bila isteri dia baca Quran, dia sembahyang sunat, ya, bila suami dia panggil, dia tengah baca Quran, dia kena berhenti baca Quran, kena datang dekat suami. Sebab menyahut panggilan suami adalah wajib, datang dekat suami adalah wajib. Baca Quran tu adalah sunat. Gitu lah. Sebab minta talak, talak cakap Arab, ya, minta cerai. Kalau bahasa kita, berpisah, minta berpisah. Talak ni banyak, talak soreh, talak rujui, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bertulis, ya, talak dipaksa, talak tidak dipaksa, banyak bab talak. Dengan tiada sesuatu kesakitan yang tiada diharuskan oleh syarak. Ya, betul lah dalam kitab ni. Betul lah yang kita yang beritahu tadi. Maksudnya isteri itu tidak boleh minta talak, tidak boleh minta cerai jika tidak ada kesakitan ke atasnya. Bila jika ada kesakitan yang memudarat katanya, baru dia boleh minta cerai. Suami isap rokok, minta duit bini je. Isteri boleh minta cerai, tuan-tuan. Yang main. Sebab apa? Sudah menyakiti isteri, sudah menghabiskan duit isteri, isteri boleh minta cerai. Yang main. Orang dulu, zaman Nabi, orang Majusi sembah api. Orang sekarang isap api. Zaman Nabi, orang Majusi dia sembah api. Api itu Tuhan dia. Orang sekarang lebih hebat. Yang main sampai isap rokok, hati-hati lah. Yang pelik beli rokok mahal, boleh. Sedekah dalam tabung, tak boleh. Tu tadi aku ceramah di Bandar Cenir. Tanya, rokok suria berapa? Rokok paling murah berapa? Dalam RM8. Rokok yang paling mahal berapa? Dalam RM17 lebih, kata dia. Rokok paling mahal. Sedekah boleh, seorang RM17 boleh. Mati dia biru. Kenapa mati kena pensan bang? Sedekah RM17. Beli rokok RM17 boleh. Kadang bini minta duit tak boleh bagi. Beli suami beli rokok boleh.
Bini aku minta duit, aku bagi, tuan-tuan. Bang, ayah nak beli cincin abang. Berapa harga dia? Tu abang tengok kat WhatsApp nanti ayah hantar. Banyak ni yang duit ceramah abang baru 400, 300 setengah ni. Ini dekat 3,000 ni yang. Okey, tak apa, abang simpan dulu. Nanti dah cukup, abang bagi. Hanya tu lah. Jangan marah bini. Dia minta bagi, tapi jangan cakap baik-baik dengan bini, ya. Ni tak ada. Abang, ayah nak beli cincin. Tu, tak beli cincin pun beli cincin lagi apa? Yang itu, cakap elok-elok dengan perempuan, dengan bini. Sebab orang perempuan suka cincin, suka emas. Dia tak suka nasi dagang. Tak suka. Masak nasi dagang dia suka. Setiap bulan belilah bini barang kemas. Boleh Pak Long? Alah kedekutnya. Duit banyak tau. Ada Pak Long beli barang kemas setiap bulan ada? Tak ada. Pak Long kedekut punya orang. Beli bini barang kemas, ya. Buat isteri ni lagi dia diambil perhatian, lagi dia apa dia nak suami tunaikan, itu isteri makin lama makin sayang dengan suami. Bukan untuk orang lain pun, untuk bini kita, tuan-tuan, ya. Kadang pelik beli Aetos motor mahal-mahal boleh, ya. 3,000, 2,000, ya, paling murah 1,000 lebih. Aetos motor mahal, maklum. Ya, kalau orang bawa motor-motor besar tu, mahal exhaust dia. Kalau dua exhaust, kalau motor Ducati tu je, exhaust dia 39,000. Exhaust je. Tu Ducati. Kalau motor Kawasaki, motor Honda, motor Suzuki, exhaust dia satu batang 6,000, 7,000. Orang motor-motor besar, ya. Kalau motor macam motor tu luar tu, yang kecil-kecil tu, itu murah Belum pukul 10, batuk-batuk lah Pak Long. Dengan tiada sesuatu kesakitan yang tiada harus oleh syarak, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga. Baru minta talak, baru minta cerai, nampak? Dalam kita ada dah. Tak cium bau syurga. Sebab syurga tu lagi 500 tahun dah bau dah. Tu syurga. Ni jambatan sirat, ni jambatan sirat. Ujung tu syurga, bawah tu neraka. Semua orang kena lalu. Tak kira lah engkau orang mana? Turki, orang Kemamang, orang Selangor, tetap kena lalu. Lalu. Ada yang dia seperti kilat menyambar, ada yang dia berlari, ada yang dia merangkak, ada yang dia mengesot. Tengoklah, tengok amal-amal dia masa dekat dunia. Kalau dia banyak amalan, rajin sembahyang berjemaah, rajin sedekah, rajin taat dengan suami, mudah lalu laju. Atau pendapat mengatakan mereka menunggang binatang buruk dalam syurga Allah, dalam di jabatan sirat, bawah neraka. Dia sehalus rambut, setajam pedang. Kenapa ulama kata sehalus rambut, setajam pedang? Sebab jambatan sirat ni ulama tafsir mengatakan dia sebenarnya luas. Kenapa ulama tafsir mengatakan lagi dia setajam pedang, sehalus rambut, dia belah 7? Kenapa? Bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang kurang amal soleh, bagi dia kecil sangat jambatan sirat. Halus sangat jambatan sirat ni. Kalau bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang amal solehnya sedikit, bagi dia gelap sangat. Bagi orang beriman, terang menerang. Kelebihan orang beriman. Betul, orang datang masjid ni, orang yang beriman je boleh datang masjid, boleh datang sembahyang subuh berjamaah, boleh datang menuntut ilmu, boleh datang sembahyang zuhur berjamaah, asar berjamaah, orang yang beriman je. Sama juga isteri yang beriman kepada Allah wa Rasul saja, dia boleh taatkan suaminya, boleh dengar cakap suaminya. Sebab dia tahu, dia yakin ada syurga, ada neraka, dia yakin azab kubur, dia yakin seksa kubur. Itu yang dia takut nak melanggar hukum syarak. Lagi 5 minit.
Nak tambah masa, tambah pembayaran, Ustaz. Ustaz selalu cakap macam tu, ya. Nak tambah masa, tambah pembayaran, lebih masa, lebih pembayaran. Alah, aku main je. Bukan minta betul-betul pun, ya. Kalau pasal duit, jauh-jauhnya aku tak mari, ya. Jauh-jauh sini baik aku naik kapal terbang, berapa naik kereta. Entah, ya. Dan jikalau derhakanya itu sebab menyakiti suaminya, dia sebab derhaka, sebab dia sakit hati suami. Suami kata jangan keluar rumah, abang nak ayang dekat rumah, hari ni abang tak kerja, abang nak sama-sama dengan ayang, abang rindu dengan ayang, abang tak boleh hidup tanpa ayang, tolonglah ayang, mana ayang kat rumah. Dia kena duduk rumah, ya. Suami sudah duduk rumah, dia keluar juga. Ayah nak keluar, nak pergi rumah tu, Haji Ramlah tu, nak jumpa dia, nak minta dia kutu tak payah lagi tu. Time dia dapat, laju je minta. Tanya ayang, masa ayang dapat, tadi tak nak payah, ayah nak pergi sana. Tak boleh. Suami kata tak boleh, duduk rumah, ya. Isteri berkatnya pada suami. Dengar ni orang perempuan, suami ni berkat pada siapa? Suami ni berkatnya apabila anak isteri itu taatkan dia, dan suami itu berkatnya pula, ya, daripada mak ayahnya. Yang dua. Itu suami ni dia nak masuk syurga, bukan senang nak masuk syurga suami, ya. Itu orang perempuan nak masuk syurga, tiketnya daripada suami. Suami nak masuk syurga, tiketnya daripada isteri dan anak-anaknya dan mak ayah dia. Itu orang lelaki. Tak senang orang lelaki nak masuk syurga. Orang lelaki ni paling lambat masuk syurga. Dengar ni palung, oi, lambat masuk syurga. Lambat sebab dia ditanya bab persegi hukum, bab ditanya segi nafkah, ditanya sebab orang di bawah jagaannya. Dah ditanya, dah selesai, baru masuk syurga. Jalan syurga ada sungai, bukan macam sungai seberang tayu. Keruh macam tu, bukan. Sungai syurga ni air boleh minum. Minum air syurga, Allahu Akbar, sedap, dia tak ada cerita. Dalam syurga ada sungai arak, ada sungai susu, ada sungai madu. Ni dalam syurga Allah, ya. Dalam syurga Allah, daun-daun ni dia bergesek-gesek, dia berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia bergesek tu, dia bertasbih. Lalu kat dunia ada bertasbih? Mana ada? Bertasbih kita tak dengar. Kenapa tak dengar? Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, ya. Bertasbih tu, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Tokek durian datang, mari tokek durian, isap rokok, busuk punya orang, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setiap makhluk Allah semua berzikir, kita tak dengar, ya. Dah pukul 10 lah. Sambung ni ke berhenti? Nak cakap sambung takut kena pembayaran. Sambung ke berhenti? Sambung. Dah suruh sambung, sambung. Sikit lagi, ya. Lagi 5 minit ke kita berhenti. Banyak zikir, ya. Ni hari Jumaat banyak je. Ya Allah, 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 ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya zikir 1000 kali ya. Kami naik motor datang sini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Tapi yang banyak mata masuk-masuk pakai ni. Ya Allah, ya Allah. Kawan tanya, "Gimana ni?" Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seronok orang banyak zikir ni, dia jiwa dia tenang. Bukan bohong, tenang. Banyak zikir. Banyak zikir, banyak sebut nama Allah, banyak selawat, Kalau hidup rasa susah, baca apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Orang ni nanti hidup senang, tuan. Minta dengan Allah, ya Allah, aku tak nak susah, aku tak nak susah. Minta dengan Allah, satu hari baca 100 kali. Dapat. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dapat. Dapat tak dapat ni? Tengok aku macam nak marah Palung batuk dah. Sabar ya Palung. Batuk tu nikmat. Ya, nikmat batuk. Kadang sampai terkencing. Dia punya nikmat sampai terkencing batuk. Dan jikalau derhakanya sebab menyakiti suaminya dengan perkataan nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka. Dalam api neraka lidahnya kena gunting oleh malaikat Zabaniyah sebab dalam dunia isteri itu menyakiti suaminya serta dituangkan air panas di dalam lehernya. Dalam neraka. Lepas tu jangan sakit ke hati suami, sama juga orang lelaki. Jangan sakit ke hati jiran, jangan sakit ke hati adik-beradik, jangan maki orang. Nanti dalam neraka lidah kena gunting. Tu kena banyak muhasabah malam-malam, ingat Allah Ya Allah, dulu aku banyak sakit ke hati suami aku. Suami aku dah tak ada ni, macam mana ni? Aku banyak salah dengan dia ni, macam mana nak buat ni? Kalau suami meninggal dunia, isteri tak sempat minta maaf. Isteri nanti dia padang mahsyar, dia kena jumpa suami dia. Sama juga suami, kalau dekat dunia dia suka maki isteri dia, pukul bini dia, dia ada salah dengan isterinya mati pula, suami tak sempat minta maaf. Nanti suami ni kena jumpa isteri dia padang mahsyar. Apa tu, jangan buat orang sakit hati. Contoh aku ceramah, tak bagi duit ceramah, dah sakit hati kat aku. Bila sakit hati kat aku mati pula. Kena jumpa aku kat sana. Cari Ustaz Naha. Mana Ustaz Naha? Mana Ustaz Naha? Tu Ustaz Naha. Ustaz, Assalamualaikum. Aku cakap, Waalaikumsalam. Buat apa mau jumpa aku ni? Ni nak jumpa Ustaz itu dia ceramah, saya tak bagi. Kenapa tak bagi? Aku tunggu kat kereta tak bagi kenapa? Lupa Ustaz. Lupa. Kena tanya ni besok. Tuan-tuan. Sana dia punya pembayaran, dia punya gantian bukannya duit. Gantiannya adalah dia, kalau kita minta maaf, orang tu maafkan kita, maka selesai. Kalau orang tu tak maafkan kita, dia kena ditukar dengan pahala amalan-amalan ibadah kita. Tu dia padang mahsyar. Pergilah kat kubur, menangislah kat kubur sekalipun, tak boleh. Orang tu tak boleh maafkan kita sebab dia dah mati. Sebab tu kita ni hidup 2 kali. Ulama bagi tahu, masa kita keluar daripada perut mak, kita duduk dekat dunia, kita hidup sekali. Nanti bila kita dah mati, nanti kita dibangunkan balik, hidup sekali lagi dekat negeri akhirat. Lepas tu bila ada ahli keluarga meninggal dunia, dia
Dia mati tu sebab dia dah tak ada kat dunia tu, dia mati tu. Duduk dalam kubur, dia rehat. Kalau orang soleh, dia tidur. Orang soleh seperti dia tidurnya isyak, bangunnya subuh, dia orang soleh. Kalau orang yang tidak beriman, dia kena azab, dia kena seksa dalam kubur sampai dunia kiamat. Itu kena jadi orang soleh, ya. Tapi kadang-kadang ada setengah orang lalu kubur orang soleh, lalu kubur wali Allah, dapat bau wangi. Memang adalah hadis. Ahli orang yang beriman, jenazah si mati, dia mati dalam husnul khatimah. Al-hadis, dia punya kubur langsung dibuka pintu-pintu syurga, langsung ke kuburnya, haruman-haruman kazuri syurga Allah masuk langsung ke kuburnya. Itu kadang-kadang ada setengah orang lalu ke kubur dapat bau wangi. Kenapa? Pada masa itu Allah buka hijab hidung dia, bauan hidungnya Allah buka hijab bagi yang hidup. Itu dapat bau wangi, ya. Ni mana tempat syurga ni tempat wangi. Tu kalau orang ahli syurga, ciri-ciri penduduk syurga, dia cakap benda-benda yang baik, benda-benda yang wangi, benda-benda yang manis. Sebab itu Nabi suruh belah mulut. Belah mulut dengan apa? Pisau. Dengan apa belah mulut? Kurma. Kismis, madu. Bila lahir anak itu, umur berapa hari disuruh belah mulut? Maklum? 15 hari? Berapa hari? 7 hari. Pandai maklum. 7 hari. Dan sunat diberikan nama masa 7 hari. 7 hari. Dan masa umur 7 hari, ya. Tapi sebenarnya belah mulut bukan 7 hari, ya. Belah mulut lahir kena belah terus dah, ya. Supaya budak ni nanti dia remaja, dia kanak-kanak, dia remaja, dia pemuda, dia dah tua, dia tua bangka. Ada tua bangka dalam kitab kuning, ada tua bangka, ya. Dia cakap yang baik-baik, cakap yang manis-manis, ya. Cakap sikit tasbih, cakap sikit tasbih. Ada anak murid aku ada 2-3 orang, bila cakap dengan aku tasbih. Ustaz dari mana? Subhanallah. Ustaz ceramah mana Subhanallah. Oh, hebat tu, ya. Kita Ustaz dari mana? Ceramah mana orang tadi Ustaz? Korang sini orang tempat lain, ya. Korang sini semua bagus-bagus, ya. Semua bagus-bagus. Semua bagus-bagus tu, ya. Baik-baik, ya. Fikir, sebut subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Kalau dia sebut tu lah, dia sebut man qala subhanallah wa bihamdih. Siapa sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali, bukan banyak pun, ya. Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih di laut. Ya. Wallahu alam. Dah. Cukuplah, ya. Ini Jumaat, dah lama-lama orang nak sembahyang Jumaat, ya. Tok Sia nak kemas masjid, ya. Nanti imam balik nak setting suara, nak baca khutbah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sidang Jumaat, hari ini hari Jumaat, aku tengah baca khutbah, jangan main handphone, jangan makan pisang. Khatib kena cakap itu lah, ya? Aku baca khutbah ni bergegai. Ittaqullah. Hei! Main handphone dekat belakang. Diam, aku tengah baca khutbah. Oh betul. Panggil khatib yang garang. Ya, kalau khatib tua-tua, Innallah haqqa tuqatih. Yang garang-garang ni, yang muda-muda, jadi orang dengar khutbah tengah, ya. Aku tak boleh baca khutbah. Baca khutbah, yang main, ya. Baiklah, sebelum tutup, ada satu soalan RM50. Apa?
Lepas tu buat masjid ni, ya. Barang masjid ya. Ni aku nak cerita, nanti aku masuk ni. Sudu, periuk, ya, kuali, cawan, itu milik masjid. Bila milik masjid, kita tak boleh ambil, tak boleh pakai sebab milik masjid. Boleh pakai apabila memang pihak masjid membenarkan kita buat pinjaman kita pakai. Ya, bila ada kerosakan, wajib ganti sebab itu milik masjid. Kalau bak tabung masjid, Korea sini tidak boleh disalur pada Korea di tempat lain kecuali ada persetujuan pihak Korea. Sebab itu milik Korea itu. Itulah. Apa itu kapit masjid ni? Contoh ni kapit masjid. Ni orang wakaf. Bila orang dah wakaf, milik masjid. Jadi milik masjid, tiba-tiba dapat kapit baru. Bila dapat kapit baru, AJK tak boleh ambil. Bila dapat kapit baru, kapit ni tak boleh bagi mana-mana rumah orang, tak boleh. Sebab ni milik masjid. Macam mana nak buat? Kata ulama, milik wakaf. Macam nak buat? Kata ulama, kena hantar di mana-mana masjid dan di surau yang memerlukan kapit. Ya, kecuali semua dah ada kapit, diorang tak nak kapit. Ulama kata kalau boleh jual, jualkan, duit tu ditampung untuk urusan masjid. Ini kaedah dia. Ya, itu hukum macam itulah. Sebab duit tabung tu Korea sini punya. Boleh jika pihak Korea pun setuju. Kami pihak Korea setuju untuk menampung Korea di sana sebab dia memerlukan dana untuk pihak Korea sana. Boleh. Sebab itu tabung anak yatim lain. Ya, tabung masjid lain. Faham? Kalau tabung tu anak yatim, khas untuk anak yatim. Kalau tabung tu untuk masjid, untuk urusan masjid. Gitu. Ya. Kena faham? Ya. Tak ada? Tak tanya lagi? Tak ada dah? Okey, Korea ni macam ni. Dalam kitab dia sebut Korea ni, kalau macam sini Korea sampai mana? Korea sini sampai mana? Dia Korea ni, satu pendapat mengatakan 2 parit. Orang dulu dua parit. Dalam kitab fikih dia panggil 2 parit. Kalau contoh Korea sini, contoh kalau dia sampai di sebelum kubur gajah apa? Lepas mana? Kampung apa? Pasir Gajah. Sebelum Pasir Gajah, tahulah Korea di mana? Itu Korea dia lah. Sebab itu bila dia ahli Korea sini, ya, dia bila ahli Korea sini, bila masuk waktu satu Korea pula tak semayang subuh berjamaah, paling kurang satu waktu 2 orang, dia Korea sini, dia ada, dia tak datang, dia pun kena tanya sebab dia orang sini. Ya, kenapa kau semayang Korea sana? Allah tanya, sampai tempat kau tidak tertegak semayang berjamaah. Kecuali dia musafir, itu lain. Ya. Alah, senang je. Hari Jumaat, maklum ni semua sidang Jumaat, siapa tak datang tu lantak, siapa suruh tak datang sama Jumaat. Ni nak bagi tahu kita ada tabung masjid. Jadi kita nak salurkan sikit untuk Korea sana, ya. Jadi adik Korea sini sama-samalah kita tolong untuk urusan Korea sana, mereka dalam kesusahan. Duit tabung masjid kita pun banyak. Ataupun maklum, ni sidang Jumaat, ni nak maklumkan, nak bagi dia penceramah, bagi banyak sikit. Duit tabung kita banyak ni, ya. Itu. Itulah. Anda faham, ya? Sebab dia kena faham kaedah dia, ya. Baiklah, jadi sebelum tutup, ni ada minyak zafran, ya. Spray, kalau leher spray, kalau dada spray. Tu batuk tu, ya, sampai tutup muka tu batuk tu. Ambil sini, spray sini, ya. Jangan spray dekat spray, sapu kat tekak. Apa? Ya. Dia lambat, dia punya berangin ni lambat, dia lebih hebat daripada minyak kapak. Dia ni zafran, kita buat sendiri. Zafran ni kalau Turki punya, dia lagi mahal. 1 gram berapa ratus. Ni buat sendiri. Itu yang dalam YouTube, dalam TikTok, diorang masukkan 1 helai dalam makanan untuk penyakit dalaman.
untuk mengubat penyakit. Ya, kami buatkan minyak. Boleh spray lutut, kaki, gout, ya, batuk, spray leher. Jangan banyak-banyak, jadi panas, ya. Kalau lelah dekat dada, sapu. InsyaAllah. Ada anak aku, ada seorang cucu OKU. Dia semput. Memang ini selalu spray di dekat dada dia. Alhamdulillah. Ya, ni kelebihan minyak zafran. Ada dekat luar, boleh ambil, maklum boleh ambil. Tapi dah ambil bayar. Baiklah, je tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namut wa anakal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.